Access granted. Assalamualaikum, nama saya Ainun Hazira binti Jamil, nama Bentrik 202158556. Nama saya Nur Aina Alia binti Muhammad Zudaidi, nombor metrik 20214813772. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur K binti Aklina. Nombor metrik saya adalah 2021823204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleh binti Osman. Nombor metrik 2021843844. Assalamualaikum, nama saya Syabah binti Osman. Nombor ID 2018397886. Abah, dia minta ampun beribu-ribu ampun atas kesalahan Din. Macam dia yang terhilangkan janji Abah belikan untuk Din dulu. Tak apa, Din. Abang maafkan, Lepas Din. tu, Din lah yang tertumpahkan air kat kasut favourite Abah tu. Ah, Lepas tu, kereta baru Abah yang tercalar tu kan, bukan salah Din Abah, sebab Din yang terlus kontrol. Lepas tu, pokok Abah tu Din yang terbuang. Drone Abah Din yang terrosakkan. Dapur Mak Din yang terbanjirkan. iPad Abah Din yang terpijak. Lepas tu, almari cantik Mak kan, sebenarnya Din yang tertumbangkan. Lepas tu, comel Din yang terlanggar. Lepas tu, Din yang terkotorkan baju Abah. Lepas tu, Din yang terrosakkan pen Abah. Lepas tu, pen mati hitam Abah Din yang terpatahkan. lepas tu? Lepas tu, Lepas tu? Abang maafkan, Din. Tanpa membuangkan masa lagi, saya akan menggunakan perbentangan dengan menjelaskan latar belakang iklan. Iklan yang berdurasi 2 minit ini ditayangkan pada Hari Raya Aidilfitri daripada Tenaga Nasional Berhad 2016 yang diperolehi daripada sumber YouTube. Situasi di pagi Hari Raya Aidilfitri di mana seorang budak lelaki meminta maaf kepada bapanya atas kesalahan yang telah dilakukan. Walaupun takut akan dimarahi bapanya, dia tetap bertekad untuk memberanikan diri mengakui semua kesalahannya. Terdapat banyak jenis kesalahan yang disebut oleh budak lelaki tersebut. Antaranya seperti menghilangkan jam tangan bapanya, tumpahkan air pada kasut kesayangan bapanya yang mahal, mencalahkan kereta baru bapanya, pecahkan pasu, rosakkan drone, banjirkan dapur ibunya, terpijak iPad, tertumbangkan almari kesayangan ibunya, terlanggar kucing peliharaannya dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, bapanya tetap memaafkan dengan hati yang terbuka. Dan di akhir video ini, diselitkan satu ungkapan di mana tiada kesilapan yang tidak boleh dimaafkan.
Seterusnya, saya akan membentangkan nilai murni yang terdapat dalam iklan yang dikaji, iaitu nilai yang pertama ialah jujur. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, jujur merujuk kepada lurus hati, tulus, ikhlas, kejujuran, perihal jujur, kelurusan hati dan keikhlasan. Sifat jujur adalah amat penting dalam membantu peradaban manusia kerana melalui sifat ini akan mewujudkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri manusia di samping menjalani kehidupan sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu taat. Seperti yang terdapat di dalam iklan yang dikaji, adik jujur mengakui semua kesalahan yang telah dilakukan olehnya kepada ayahnya tanpa berniat untuk menipu ataupun berselindung. Dia menyebut satu persatu kesalahan yang dilakukannya kepada ayahnya tanpa khawatir jika ia akan dimarahi oleh ayahnya. Seterusnya, nilai murni yang kedua ialah pemaaf. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemaaf merujuk kepada orang yang rela memberi maaf, memaafkan, bersifat suka memaafi atau memaafkan. Sikap pemaaf akan membantu dalam tahap peradaban bagi manusia yang mengamalkannya kerana sifat ini membantu dalam meningkatkan nilai toleransi dan kebaikan dalam diri seseorang manusia dan juga membantu untuk meningkatkan kehidupan manusia. Seperti yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 43, Allah berfirman, "Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang sedemikian itu termasuk hal yang diutamakan." Seperti dalam watak ayah di dalam iklan yang dikaji menunjukkan sikap pemaaf seorang ayah kepada anaknya yang meluahkan segala salah silap yang dilakukan tanpa sengaja kepada ayahnya. Ayah sanggup memaafkan anaknya tanpa menghukumnya walaupun anaknya telah melakukan beberapa kesalahan seperti mencalakan kereta kesayangannya. Nilai murni yang ketiga adalah penyabar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sabar membawa maksud beta menahan penderitaan, kesakitan, kesusahan dan lain-lain, tidak terburu-buru dan tenang. Sabar merupakan sifat yang terpuji di mana ianya juga merupakan salah satu sifat yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Sifat ini juga disebut banyak kali di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ada menyebut, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sungguh besar sabar itu dalam Islam sehingga di dalam Al-Quran disebut perkataan sabar sebanyak 90 kali. Bahkan, orang yang bersifat sabar merupakan orang yang sangat tenang di dunia. Kesabaran adalah perkara yang baik kerana ia membantu kita mengawal emosi, bertenang dan tidak merugikan orang lain. Ia menjadikan diri kita baik, sopan dan tidak terlalu cepat bertindak. Berdasarkan iklan yang dikaji, kita dapat lihat di sini di mana si ayah sabar dalam mendengar segala silap dan salah yang diluahkan oleh anak lelakinya pada hari raya. Walaupun segala kesalahan yang diluahkan oleh anaknya agak menyakitkan hati, dia tetap sabar mendengarnya satu persatu tanpa memotong kata-kata anaknya. Nilai murni yang terakhir ialah berani. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berani ialah gagah, bukan pengecut, perkasa, tidak takut, tabah menghadapi bahaya, kesulitan dan lain-lain. Untuk mencapai perkara yang hebat dalam hidup, kita perlu mempunyai keberanian. Mempunyai keberanian bermakna kuat dan boleh melindungi diri sendiri daripada rasa malu atau kecewa. Ini juga bermakna kita boleh memaafkan orang lain dan menjadikan kita tidak mudah marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keberanian bukanlah seperti ditujukan dalam mesti, tetapi orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang terdapat dalam iklan yang dikaji, adik berani untuk mengaku segala kesalahannya yang telah dilakukan kepada ayahnya pada hari raya. Walaupun terdapat banyak salah yang dilakukan, dia tidak takut untuk mengakuinya demi mendapatkan ampun dan maaf daripada ayahnya. Allah berfirman bahawa, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebahagian kecil dari kamu dan kamu pembangkang. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 83. Akhlak bermaksud sebuah tingkah laku daripada seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kerutuhan akhlak dan nilai murni di dalam diri semakin menjadi-jadi di negara kita ini, Malaysia, terutamanya apabila melibatkan belia remaja. Ini kerana kes jenayah seperti seks bebas, perlumbaan haram, pembuangan bayi, penagihan dadah dan sebagainya telah mula menjadi kebiasaan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Maka persoalannya di sini adalah mengapa perkara ini berlaku? Antara punca-punca masalah keruntuhan akhlak dan nilai murni yang dapat kita bincangkan adalah, pertama sekali, pengaruh rakan sebaya dan gaya hidup moden. Seterusnya, kurangnya kesedaran ibu bapa. Dan akhir sekali, kurangnya didikan agama. Pertama sekali, pengaruh rakan sebaya dan gaya hidup moden. Rakan sebaya merupakan sebuah kumpulan sosial yang mempunyai minat, pengalaman dan status sosial yang sama antara satu sama lain.
Remaja lebih cenderung dalam terpengaruh dengan kepercayaan dan tingkah laku rakan-rakan oleh kerana terlalu mempercayai rakan-rakan dan terdorong dengan sifat ingin tahu untuk mencuba pelbagai perkara. Sebagai contoh, menonton filem yang berunsurkan seks dan jenayah atau mengikuti trend popular baharu yang tidak senonoh. Punca yang kedua adalah kurangnya kesedaran ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar demi menjamin pembentukan anak-anak. Namun kini, kebanyakan ibu bapa lebih mementingkan pekerjaan berbanding pembesaran anak-anak. Ditegaskan di sini, kesibukan bekerja bukanlah alasan kukuh untuk kita tidak mendidik anak-anak dengan sempurna. Selain itu, persekitaran yang negatif seperti institusi keluarga yang goyah turut menjadi penyebab keruntuhan akhlak. Ibu bapa yang mempunyai konflik secara tidak langsung memberikan kesan negatif kepada anak-anak seperti tekanan dan kurangnya kasih sayang ibu bapa. Maka di sini, anak-anak akan lebih cenderung untuk mencari keseronokan bersama rakan-rakan lalu terjebak dengan perkara yang tidak baik. Akhir sekali, kurangnya didikan agama. Agama merupakan tunjang kehidupan manusia. Tidak kira agama mana sekalipun, semuanya mengajarkan kepada kebaikan serta nilai-nilai murni yang harus diamalkan oleh setiap orang. Dengan mempunyai didikan agama yang cukup, maka anak-anak mampu membezakan antara baik dan buruk serta mempunyai jati diri yang utuh untuk melawan serangan-serangan pemikiran dan budaya negatif. Kekurangan nilai agama di dalam diri remaja akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh. Antara penyelesaian bagi punca-punca masalah keruntuhan akhlak dan nilai murni yang dapat kita bincangkan, yang pertama ialah adanya didikan agama oleh ibu bapa. Agama adalah penting kerana ia dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih berjaya. Bagi yang beragama Islam, kita telah diturunkan Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan untuk kita menjalani kehidupan seharian. Adalah sangat penting bagi ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka berkembang menjadi orang yang kuat dan berjaya. Ibu bapa juga harus mengambil tindakan secepat yang mungkin bagi membantu menyelesaikan masalah remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka adalah masa depan negara. Jika mereka tidak diberi peluang untuk berkembang dan belajar, masa depan negara akan terancam. Seterusnya, ibu bapa juga harus melakukan yang terbaik untuk memastikan anak-anak mereka mendapat didikan yang positif supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang berjaya pada masa hadapan. Oleh itu, ibu bapa merupakan cermin kepada anak-anak. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah dilahirkan seorang anak itu melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya beragama Yahudi atau menjadikannya beragama Nasrani dan juga atau menjadikannya beragama Majusi. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam melahirkan pelajar yang akhlak dengan melaksanakan penerapan nilai-nilai murni melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Mata pelajaran pendidikan Islam merupakan subjek yang menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam membentuk personaliti sebagai seorang Muslim dengan menerapkan aspek jasmani, rohani, akal dan emosi. Oleh itu, pembentukan akhlak dan sasiah pelajar dipikul oleh guru pendidikan Islam. Manakala, pendidikan moral pula ditekan kepada pelajar bukan Muslim. Pendidikan moral memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian pelajar melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Oleh itu, kaedah pengajaran yang berkesan memainkan peranan penting dalam melahirkan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kita telah sampai di penghujung pembentangan. Setiap orang yang bergelar manusia tentu tidak akan terlepas daripada membuat kesalahan, terutamanya kepada orang-orang yang terdekat seperti ahli keluarga dan ibu bapa. Meminta maaf dan memaafkan orang sekeliling sangat penting dan perlu diperhatikan dalam kehidupan setiap individu, baik yang melakukan kesalahan maupun tidak. Walau bagaimanapun, mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan dan meminta maaf bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, kita perlu fahami, saling memaaf dan memaafkan sangat penting demi untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonian sekeliling. Islam selalu mengingatkan umatnya supaya berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah antara satu sama lain. Pada surah Al-Imran ayat ke-130 Allah telah berfirman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu. Lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara kerana nikmat Allah. Kesimpulannya, melupakan sekaligus memaafkan orang lain jelas sekali merupakan perbuatan yang sangat berat untuk dilakukan. Lebih-lebih lagi sekiranya luka yang mereka ukirkan dalam hati kita itu begitu mendalam dan memberi kesan dalam hidup kita.
Namun, ingatlah wahai orang yang beriman, kita tetap dituntut untuk memaafkannya. Memaafkan adalah kebenaran yang terbaik. Hapuskan dendam dan berusaha untuk membersihkan hati kita. Bunga seraja di atas para, jatuh ditimpa buah perangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian daripada kuliah kami, sekian terima kasih.